Oke. Salam sejahtera kepada semua wakil daripada pihak kesatuan dan juga pihak majikan. Terima kasih kerana hadir kepada perundingan. Tujuan perundingan ini adalah untuk mencapai persetujuan bersama mengenai dua hal penting. Hal yang pertama adalah elon cara hidup, pola, dan untuk hal yang kedua adalah bonus tahunan atau insentif prestasi. Dijemput Tuan Presiden Kesatuan untuk Luan-Luan. Oke, baik. Terima kasih kepada Tuan Majikan. Oke, izinkan saya mewakili pihak Kesatuan Sekerja, pekerja-pekerja pihak Kesatuan Sekerja pertama sekali merakamkan penghargaan kepada pihak pengurusan kerana sudi dan bersama-sama hadir dalam perundingan kolektif ini. Jadi untuk memulakan perbincangan, pihak Kesatuan Sekerja ingin mengemukakan cadangan rasmi berkaitan dengan isu yang pertama. Oke, jadi kita teruskan dengan hal yang pertama adalah hal berkenaan dengan kos tanah hidup. Terdapat dua artikel yang tertangguh, jadi kita pergi kepada artikel yang pertama adalah kos tanah hidup. Kamu dengar suara semua. Ya. Kamu standby bangkang ya. Okey, baik. Bagi artikel yang tertangguh iaitu elang kos tanah hidup, di mana pihak persatuan kesatuan telah mengemukakan kenaikan sebanyak 200 bulan pada masa ini. Jadi bagi pihak majikan, kami hanya mampu untuk memberikan 100 RM100 sebulan dan sedangkan setahun berdasarkan indeks harga pengguna CPI. Okay. Cadangan ini adalah lebih realistik serta dapat memastikan kenaikan allowance selaras dengan kadar inflasi sebenar tanpa membebankan kewangan syarikat. Setiap kelarasan gaji atau allowance diberi sama rata pada semua pekerja mengikut prestasi mereka masing-masing. Jadi kenaikan yang berlandaskan CPI ini adalah lebih rasional kerana ia mengikut keadaan ekonomi sebenar pada masa ini. So ini juga selaras dengan prinsip share responsibility dengan menjaga kesejahteraan pekerja dan menjejaskan keupayaan organisasi untuk kekal manfaat masa kini atau masa akan datang. Okey, dan ini apa kita? Kamu yang ngetek apa dia? Oh, ini rasanya. Okey, baik. Seperti yang dikatakan tadi, selaras dengan semua pekerja berdasarkan ekonomi sekarang. Okey. Tapi setelah meneliti data perkembangan semasa ekonomi, kami mencadangkan agar kadar pola ini ditingkatkan sebanyak RM200 sebab cadangan yang kami usulkan ini tidak dibuat secara main-main. Dia hanya berdasarkan data statistik Jabatan Perangkaan Malaysia. Ada kamu depannya? Ada. Bukti. Okey. Berdasarkan data terkini, indeks kos sara hidup telah meningkat daripada 100 pada tahun 2020 kepada 114 pada tahun 2025, yaitu kenaikan sebanyak 14%. Okay? Jadi dalam tempoh 5 tahun ini kenaikannya sebanyak 14%. Ini jelas menunjukkan tekanan keuangan ini semakin dirasai oleh pekerja-pekerja. Jadi kenaikan ini bukan sahaja memberi kesan kepada gaya hidup pekerja,
tetapi juga kemampuan pekerja untuk menampung keperluan harian mereka. Jadi dengan tegas kami mengatakan pihak Persatuan ingin kekalkan usul untuk Rp200 sekolah itu diperuntukkan kepada pekerja-pekerja. Jika pihak majikan bersetuju dengan kenaikan Rm200, ia dapat meningkatkan moral, memurahkan kadar keluar masuk pekerja, serta meningkatkan kesetiaan terhadap organisasi majikan. Dan hal ini sebenarnya tidak merugikan untuk pihak majikan, karena ini dapat menaikkan lagi syarikat itu. Sebagai pengurus prestasi, kami perlu memastikan budget syarikat ini dibahagi secara seimbang. Okay? Jika berlaku kenaikan kadar kola ini, budget untuk pelatihan, keselamatan dan penyelenggaraan mungkin akan terjejas. Okay? Tengok sini. Oke, tengok sini. Semua tengok sana. Okay. Jika kadar kola dinaikkan, budget-budget lain seperti pelatihan, pembangunan, penyelenggaraan, keselamatan dan bahan mentah dan lain-lain terpaksa dikurangkan. Perkara ini boleh menyebabkan perkara-perkara lain itu tidak dilakukan secara maksimal. Cadangan 100 ringgit itu dan semak KPI itu bukannya bermaksud kami menolak kebajikan pekerja. Yang lain itu pun semuanya kebajikan pekerja juga, keselamatan. Tidak kan kebakaran kita tengok selfie nanti. Kalau tidak ada pemadam api kan. Tapi dia membolehkan syarikat mengekalkan kestabilan operasi sambil memberi manfaat setiap tahun akan lebih memperbaharui set-set yang lain. Terima kasih. Terima kasih pihak komisi operasi. Saya paham apa yang kamu ingin sampaikan. Namun itu hanyalah semata-mata laporan daripada pihak majikan. Kami di sini ingin bukti daripada laporan pihak SSM yang lebih telus. Ada bukti. Ada SSM. Tahu apa SSM? Oke. Kalau bilang majikan kalah, tetap kalah lah. Belum begini. SSM ini. Oke. Kalau satu-satu, kadang-kadang kita rasa curious ataupun tidak mungkin ada part yang statistik yang ditunjukkan oleh majikan ini tidak menunjukkan munasabah, betul nggak? Sebab kalau kita tengok banyak peringkat yang kita tengok dari segi kos pengeluaran. Soal majikan tadi cakap kos pengeluaran begini-begini, betul nggak? Tetapi itu bayangan majikan, bukan bayangan pihak kesatuan, betul nggak? Jadi untuk menampakkan dia telus, SM Suruhanjaya yang mengeluarkan audit untuk perniagaan, dia berhak, dia hanya minta RM20 saja, RM30 untuk mengeluarkan laporan keuangan. Laporan keuangan itu hanya pihak kesatuan boleh minta berdasarkan intipati kedua-dua pihak. Jadi sekarang ni saya tanya majikan, kamu adakah laporan SSM untuk kamu kasih tunjuk orang? Kalau tidak, kamu kena bidas balik. Okey, sekarang dong sudah boleh jawab, kamu bidas yang satunya. Saya mau cakap pasal style kita tentang keselamatan dan TPE. Ya, tadi ikut dapat bekerja, dia bilang bahawa TPE tak dapat pun. Tak, menampakkan ada bentuk pengeluaran. Kan kamu nampakkan? Statistik ni sudah jelas menunjukkan ada unsur pengeluaran, betul nggak? Betul. Kita ada bukti. Kamu sokong ada. Begini, kamu kena bantu dia. Pasal sekarang ni ada disebut pengeluaran oleh majikan, tetapi tidak dibekalkan. Ada bukti. Jadi sekarang majikan kena pertahankan. Siapa bagian operasi? Ini. Siapa bagian keuangan? Encik ni.
Presiden pergi bahas bayar undangan sudah melanggahi dari segi keselamatan, betul tak? Kamu sebut pasal pengeluaran, tapi keselamatan pekerja kamu jatuh. Presiden hantam. Paham? Okey, mula. Daripada dulu. Okey, sekarang majikan pertahankan. Okey, pertahankan. Kamu tadi cakap mana bukti? Dia sudah sebuah bukti. Ada bukti. Ada lah. Kita kasih senario. Okey, sekarang bagian apa ni? Sama dengan apa ni? Ketua perunding cakap. Okey. Okey, bukti. Sekarang kesatuan sudah ada bukti kukuh ni. Kalau kamu mau besarkan kes dong, besarkan habis kamu. Perundangan kena standby. Dia pun ada perundangan. Jadi macam mana? Jadi sekarang ini paling bagus kamu akui. Lepas kamu akui, berbalik cerita tadi. Kan, Bang? Berkenaan dengan kos. Sebab sekarang ini dia sudah ada dua isu. Dia bawa isu, dia bangkitkan ada bentuk pengeluaran. Tetapi kamu kantoi. Tidak dibuka KTP. Dia ada bukti, presiden ada bukti. Jadi kamu kena akui kelemahan kamu, betul tak? Kamu akan bekalkan. Ketua perunding cakap dengan operasi, bagi teguran. Sila ada spot bagi bekalan. Okey, kamu cakap. Okey, kami akui daripada pihak kami ada kekurangan sedikit bahagian itu. Untuk yang pihak ini operasi, ngurus operasi, sila ambil perhatian. Okey, untuk pengurus operasi Sila ambil perhatian. sila ambil perhatian untuk masalah ini supaya next untuk perundingan isu Bukan ini. perundingan, pastikan bekalan terus serta-merta mencukupi. Pastikan bekalan semua akan ada sentiasa. Okey, selesai. Okey, sekarang kamu ada mau cakap pasal ini? Tidak. Mau hantam tidak? Okey. Tadi apa yang tadi? Presiden. Siapa yang lagi mau bercakap di sini? Ini sudah. Ini yang sebelumnya. Ya, kasih dah. Sudah. Dia belum cakap. Assalamualaikum, saya Ludiana sebagai pengurus. Saya ingin bertanya, adakah memang 200 dituntut oleh pihak kesatuan bagi pihak pekerja? Maksud saya, perlukah kita bagi 200 kepada pekerja? Namun keselamatan untuk bekerja kita belum dapat berikan kos yang setanding dengan kos yang diminta. Maksudnya keselamatan apa? Keselamatan pekerja. Kita memerlukan kos untuk syarikat juga. Tidak semestinya untuk gaji pekerja dan allowance. Ada jawapan? Satu? Ada jawapan? Oh ini orang. Ada jawapan. Siapa yang belum bercakap ini? Ketua perunding yang sebelumnya sudah pada bercakap. Kos operasi untuk keselamatan PPE itu kan memang perlu ditanggung oleh syarikat. Itu memang perlu ditanggung. Dan elang sarai hidup ni elang sarai hidup sebanyak 1.200 memang pekerja perlu. Kita tengok dari segi sekarang kan peningkatan dari segi makanan, pengangkutan. Jadi elang tu memanglah pekerja perlu untuk apa? Untuk cara hidup. Sebagai lagi tambah untuk bukti, macam yang saya kasih tunjuk slide tadi itu, bukti yang lebih daripada 68% pekerja di syarikat itu sendiri menyatakan pendapatan bulanan mereka tuh tidak mencukupi. Jadi di sini boleh nampak lah, memang perlu 200 tuh. Okey, tapi boleh bagi yang slide kedua. Bukan lagi. Okey, memandangkan prestasi keuangan sampai sekarang ini dia ada drop sedikit. So, apa kata kita ambil jalan tengah lah. Kau minta 200 kan, kami bagi 150 saja.
Sebab itu bergantung dengan keuangan syarikat juga. Tom Bronding dia mau bercakap di situ. Silakan. Urus operasi. Tapi kasih cat dulu, mau dokter cakap pula. Ini besar. Dah. Suruh dia. Bulan yang bulan sampai. Yang bulan tahan. Oke. Semua tengok sana. Oke. Lebih daripada 68.2% pekerja tidak mencukupi. Dari mana kamu dapat data yang tidak mencukupi? Misal cukup tidak cukup sejuta pun tidak cukup. Kalau perlu, Coba, pas. Masalah dia sudah saya cakap tadi. minggu minggu beli Lamborghini kah? Tidak cukup. Dari makan McDonald. Kalau belum lagi saya terangkan kau sudah cakap. Sudah tadi kan kami cakap sudut pandangan kebajikan tu ada buat orang soal selidik. Jadi pekerja kamu tu sudah diklasifikasi ini dia punya selidik. Kalau saya sebagai pekerja saya cakap tidak cukup. Sebab saya guna duit. Siapa saya dalam duit? Dia bagi 10.000 pun saya masuk 10.000. Apa sih ini? Tik-tik orang sih kok? Model. Bangla adalah tanggung jawab. Nah. Dia kasih conclusion. Nah kalau enggak, masa amat mencemburi kita. Oke, teruskan. Oke. Majikan. Saya cakap tadi lah. Kita ambil jalan tengah, kita bagi pekerja 150. Oke, kalau kamu mau. Kalau kamu tidak mau, Kasih cat. karena balik. Kita Masa tanggungan, mencemburi kita. Boleh. Ada daripada? Betul. Daripada tiada bos kamu ambil. Lawan. Lepas sesi ini, kamu buat begini, kamu berdebat. Saya berlatih lah, betul tak? Kamu sampai malam besok pun kamu boleh. Sebab tidak kasih chance yang grup ketiga nih, kasihan dorang. Betul nggak? Mana grup ketiga? Kau tengok semangat coba. Sebab kamu ada kelas kan, kita akan usahakan. Setuju ya lah. Kami setuju dengan cadangan 150 unit yang diperuntukkan kepada Nabi. Setuju. Terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya. Oke, jadi juri ambil keputusan bagi tepukan tangan kepada pemerintah.